Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dadah terkawal 2025 buat seluruh keluarga Malaysia. Anda bersama saya Amir Zahin dan ini berita AADK edisi 5 Januari 2022. Antara tajuk utama edisi ini, AADK garis 10 strategi tangani permasalahan dadah, kadar kepulihan klien antara KPI AADK bagi tahun 2022, semua fasiliti AADK tidak dibenarkan menolak atau mengeluarkan klien. Awak, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan normal baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Bertindak sebagai peneraju dalam menangani isu permasalahan penagihan dadah dan substan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK terus komited memperkasakan pelbagai kaedah, antaranya melibatkan aspek rawatan dan pemulihan serta penguatkuasaan undang-undang bagi mengesan penyalahguna dan penagihan dadah. Bagi memastikan aktiviti dan program pada tahun ini mencapai keberkesanannya, Ketua Pengarah AADK Tuan Suteno Ahmad Belon berkata, sebanyak 10 strategi telah disusun dalam Pelan Hala Tuju 2022 yang melibatkan teras-teras berkaitan. Untuk tahun 2022 ini, AADK perlu melaksanakan setiap program dan aktiviti berteraskan 10 strategi berikut. Strategi yang pertama, memantapkan tadbir urus organisasi dan integriti pegawai bagi meyakinkan masyarakat bahawa AADK utuh, telus dan adil dalam menjalankan kewajipannya, namun tetap beradab dan mesra pelanggan dalam memberikan perkhidmatan kepada klien dan masyarakat Malaysia. Strategi yang kedua, memperluaskan liputan program pencegahan berasaskan model iCegah AADK di peringkat daerah menerusi pelbagai platform dan media yang lebih inovatif namun kos efektif bagi meningkatkan kesedaran awam bahawa dadah masih musuh nombor satu negara, lebih baik cegah. Strategi yang ketiga adalah untuk meningkatkan pengesanan secara aktif orang yang disyaki menyalahguna dan menagih dadah di setiap daerah melalui pelaksanaan model iPrihatin AADK berlandaskan undang-undang semasa bagi membolehkan proses rawat pulih dijalankan sewajarnya dan kepulihan klien dikekalkan sepanjang hayat. Beliau berkata demikian pada Majlis Perhimpunan Bulanan AADK Januari 2022 di Ibu Pejabat AADK Kajang Selangor pada Isnin lalu. Hadir sama menjayakan majlis tersebut ialah Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan AADK Puan Chan Hong Jin dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK Datuk Dr. Muhammad Sadim Muhammad Amin, termasuk pengarah-pengarah bahagian dan Ketua Unit AADK. Bagi tahun 2022, AADK menetapkan prestasi keseluruhan agensi dinilai melalui 2 petunjuk prestasi utama atau KPI. Ketua Pengarah AADK Tuan Suteno Ahmad Belon menjelaskan, selain kadar penyalahgunaan dan penagihan dadah, KPI tersebut juga melibatkan kadar kepulihan klien melalui peratusan kepulihan selepas menjalani program rawatan dan pemulihan di AADK atau peratusan penagihan berulang ataupun relapse. Sasaran bagi kadar penyalahgunaan dan penagihan dadah di Malaysia pada tahun 2022 adalah sebanyak 450 kes bagi setiap 100,000 penduduk. Sehingga Jun 2021, kadarnya adalah 271 kes. Dan pada tahun 2020, ialah 394 kes.
Sasaran dadah terkawal menjelang tahun 2025 adalah sebanyak 400 kes bagi setiap 100,000 penduduk. Sasaran bagi kadar kepulihan klien bagi tahun 2022 adalah pada kadar 71% kepulihan klien yang telah menjalani program rawatan dan pemulihan di AADK di seluruh negara. Ataupun kalau diukur melalui kadar relapse, kita hanya tidak boleh melebihi 29% relapse. Sehubungan itu, bagi menyokong kedua-dua KPI tersebut, Tuan Sutekno memberitahu AADK juga telah menetapkan pada tahun 2022 sekurang-kurangnya 90% orang yang disyaki di setiap daerah hendaklah ditangkap untuk menjalani rawatan dan pemulihan sama ada di institusi atau dalam komuniti. AADK juga telah menetapkan bahawa pada tahun 2022 ini sekurang-kurangnya 90% OYDS orang yang disyaki di setiap daerah yang telah dikesan oleh setiap AADK daerah hendaklah ditangkap untuk menjalani rawatan dan pemulihan sama ada di institusi atau di komuniti. Dan bagi kapasiti puspen pula, setiap puspen perlu mempunyai klien sebanyak 90% daripada kapasitinya pada setiap masa sepanjang tahun. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, semua fasiliti AADK tidak dibenarkan menolak atau mengeluarkan klien. Kita bermula dengan cabaran. Onak dan liku menjadi santapan. Dari gelap timbul cahaya, menjadi obor penerang jiwa. Bezanya kita pada luaran, namun jiwa terjalin ikatan, lalu tercantum titik persamaan. Jalinan budaya yang disemai menjadi pemangkin asas kerjasama. Toleransi menjadi pegangan dalam menongkah arus yang mendatang. Berganding kita menyulam kejayaan, asas utuh nilai insan. Rapatkan barisan, bersepakat dan bersatu demi negara tercinta sebagai sebuah keluarga. Zahirkan impian, ayo bangkit bersama. Aspirasi keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Bertemu kembali. Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon menegaskan semua fasiliti AADK adalah tidak dibenarkan menolak, enggan menerima atau mengeluarkan klien dari fasiliti agensi atas alasan kesihatan. Katanya pihak AADK perlu merawat pulih semua klien sehingga habis tempoh rawatan. Semua fasiliti AADK tidak dibenarkan sama sekali menolak atau enggan menerima klien ataupun mengeluarkan klien dari fasiliti AADK atas alasan kesihatan. Tidak ada seorang pun warga negara Malaysia yang boleh dinafikan haknya untuk menerima perkhidmatan yang disediakan oleh AADK. Jika perkara ini berlaku, tindakan tegas akan diambil ke atas pegawai atau kaki tangan tersebut. Misi bantuan kemanusiaan pasca banjir masih diteruskan bagi meringankan beban mangsa yang terlibat dengan bencana alam tersebut. Selaras dengan itu, Kementerian Dalam Negeri KDN proaktif turun padang melaksanakan kerja-kerja pembersihan kediaman penduduk di Taman Seri Nanding di Hulu Langat Selangor yang terjejas teruk dilanda banjir kilat pada 18 Disember lalu. Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan KDN, Datuk Abdul Halim Abdul Rahman berkata, pihak kementerian segera menggerakkan sukarelawan misi bantuan kemanusiaan pasca banjir yang melibatkan semua agensi di bawah KDN antaranya AADK, Polis Diraja Malaysia, Pasukan Gerakan AM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Pada ini kami daripada tim Kuala Lumpur agak terkejut lah. Kami menyangkakan tempoh masa banjir yang berlaku surut, kami menganggap kawasan ini dah cantik dah bersih lah. Tapi apa yang kami lihat di sini banyak lagi lah kata penghuni-penghuni rumah yang masih lagi membersihkan rumah, membersihkan barang-barang keperluan. Dan apa tugasan kami hari ini ialah, jangan terkejut tau, kami hari ini mai longkang, mai lumpur daripada sepanjang jalan sana sehinggalah ke sungai. Jadi kami lihat di sini saluran air tersumbat
Jadi kami masuk dalam longkang, buangkan lumpur-lumpur dan sebagainya. Alhamdulillah kami berjaya mencapai misi untuk membersihkan longkang lebih kurang dalam 100 meter daripada kesan kediaman. Setakat inilah Mengambil inisiatif bersama-sama AADK wilayah untuk membersih kawasan-kawasan yang terjejas. Dan saya harap bantuan ini dapat dapat membantu atau meringankan beberapa beban masuk. Sementara itu, dalam perkembangan berlainan, susulan hujan berterusan selama beberapa hari telah mengakibatkan Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Muar, Johor dilanda banjir kilat. Peningkatan paras air sungai sekitar pusat berkenaan memburukkan keadaan banjir sehingga menjejaskan kawasan asrama klien. Menurut pengarah Puspen Muar, Muhammad Faisal Maksum, atas faktor keselamatan, seramai 108 klien segera dipindahkan ke Puspen Tiang 2 Melaka di bawah Seksyen 26. Sehubungan itu, bagi meninjau kawasan terjejas banjir, Ketua Pengarah AADK Tuan Sutikno Ahmad Belon turun padang meninjau Puspen Muar pada Isnin lalu. Lawatan berkenaan turut disertai Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan AADK Puan Chan Hon Jin dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin. Tinjauan secara dekat itu dilakukan bagi melihat perkembangan semasa sekitar kawasan bencana sekaligus mengenal pasti sebarang bentuk keperluan yang diperlukan pihak Puspen. Baik, kita teruskan dengan segmen personality AADK. Pada minggu ini, segmen personality merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Salam sejahtera dan salam hormat. Saya Inspektor PB Wilson William, berumur 37 tahun dan telah berkahwin. Saya mula bertugas di Puspen Papar pada tahun 2010 sehingga kini selaku Ketua Cawangan Keselamatan. Saya telah menjalani latihan polis bantuan di Pulau Pos Gamat pada tahun 2012. Di Puspen Papar ini, skop kerja saya adalah bertanggungjawab untuk menyelia dan memantau aspek keselamatan yang merangkumi fizikal, personal dan dokumen yang melibatkan kaki tangan, pelawat dan klien. Di Cawangan Keselamatan, kami beroperasi 24 jam sehari dan 365 setahun. Dan saya selaku Ketua Cawangan Keselamatan bertanggungjawab memastikan kawalan keselamatan dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Di samping itu juga, saya berperanan melaksanakan salah satu elemen IPULI, yaitu pembentukan fizikal dan disiplin klien. Dalam elemen tersebut, Cawangan Keselamatan berperanan untuk membantu membentuk disiplin klien melalui kawat dan latihan fizikal agar mereka mematuhi arahan dan menjaga disiplin sepanjang berada di dalam Puspen. Dalam pencapaian yang telah diperolehi sepanjang perkhidmatan saya, antara pencapaian yang saya dapat adalah menjadi peserta terbaik keseluruhan semasa latihan polis di Pulau Pos Gamat pada tahun 2012 dan juga mendapat penghargaan daripada Ketua Pengarah atas usaha dan tindakan proaktif dalam mematahkan cubaan penyelundupan barang terlarang dan juga insiden kelarian yang berlaku di dalam Puspen. Cabaran dalam tugas yang sering saya hadapi adalah sikap penolakan klien baru masuk ke Puspen untuk menjalani proses pemulihan. Klien baru ini secara psikologinya belum dapat menerima hakikat bahawa diri mereka perlu dibantu untuk pulih dan seringkali melihat diri sendiri sahaja yang betul. Dan ini membuatkan mereka mempunyai niat untuk melanggar peraturan di dalam Puspen seperti cubaan melarikan diri dan membuat provokasi terhadap pegawai dan klien. Di masa lapang, saya suka untuk bersukan, bermain PC game dan juga membuat kerja-kerja amal bagi satu ibadah dalam kehidupan saya. Pesan saya kepada masyarakat secara umumnya, stigma kepada mereka yang berjuang untuk memulihkan dan dari akibat penyalahgunaan dada perlulah dibuang jauh dari pemikiran. Masyarakat perlu mengambil inisiatif untuk memahami apa sebenarnya proses pemulihan yang dilaksanakan di Puspen supaya dapat gambaran yang tepat mengenai konsep perawatan dan pemulihan penagihan dada dan tidak hanya memikirkan Puspen adalah satu tempat untuk menghukum semata-mata. Sebagai satu langkah pencegahan, kita juga perlu belajar untuk menerima golongan ini kerana menjadi satu kerugian kepada negara sekiranya mereka yang pernah berjuang terjerumus kembali ke kancah penagihan dada. Pesan saya untuk bekas klien dan juga bekas penagih dada,
Janganlah sekali kita malu untuk mengakui kesilapan kita dan memulakan perjalanan hidup yang baru. Recovery is a long life journey. Sekian dan terima kasih. Segmen Personality ADK menutup tirai berita ADK kali ini. Kepulihan anda keperhatian kami, lebih baik cegah. Terus ikuti ADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube ADK TV. Salam hormat, selamat menyambut tahun 2022. Assalamualaikum dan jumpa lagi.